Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Afaf dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan video refleksi Bridge Printing Sendirian Berhad. Ahli Kumpulan 4 terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Afina Syazana. Yang kedua adalah Nur Ashikin. Yang ketiga, Intan Hajarna. Dan yang keempat adalah Ami Faiz. Isi kandungan yang kami akan bincangkan adalah profil syarikat, jenis syarikat, pemerbadanan dan pendaftaran syarikat, perlembagaan syarikat, pindaan perlembagaan, mesyuarat syarikat, pengurusan syarikat, modal syarikat dan yang terakhir adalah kesimpulan. Visi bagi syarikat kami adalah untuk menjadi sebuah syarikat one-stop center percetakan untuk usahawan yang ingin menjana pendapatan dalam bidang percetakan. Bagi misi kami pula adalah untuk menjadi sebuah syarikat percetakan yang berdaya saing dan bertaraf antarabangsa dan menyediakan peluang pekerjaan dalam industri percetakan. Seterusnya ialah latar belakang Bridge Printing Sendirian Berhad. Bridge Printing Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan percetakan. Syarikat kami ini ditubuhkan pada 1 Jun 2020 di bawah Akta Syarikat 2016. Dan antara aktiviti-aktiviti yang syarikat kami jalankan ialah dengan mencetak flyers, brosur, banting, majalah, buku, katalog, stiker produk, name card dan business document. Bridge Printing Sendirian Berhad merupakan syarikat persendirian iaitu Persendirian Berhad di bawah Seksyen 2 Akta Syarikat dan jumlah pemegang saham Bridge Printing Sendirian Berhad terhad kepada 50 orang iaitu ini dinyatakan di bawah Seksyen 42/1 Akta Syarikat. Dan akhir sekali, Bridge Printing Sendirian Berhad tidak mengenakan liability peribadi ke atas anggota atau pemegang share. Ini telah dinyatakan di bawah Seksyen 10/4 Akta Syarikat. Seterusnya ialah pemerbadanan dan pendaftaran syarikat. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Bridge Printing Sendirian Berhad bagi pemerbadanan dan pendaftaran syarikatnya. Pertama, Bridge Printing Sendirian Berhad telah menyediakan namanya kerana tidak melanggar 4 syarat di bawah Seksyen 26/1 Akta Syarikat. Syarat pertama ialah nama itu tidak wajar atau tidak boleh diterima. Kedua, namanya tidak boleh sama dengan sesuatu syarikat, perbadanan atau perniagaan lain. Ketiga, namanya telah dirizabkan dan yang keempat, suatu nama daripada jenis yang diarahkan oleh menteri. Langkah kedua, Bridge Printing Sendirian Berhad perlu membuat permohonan kepada pendaftar untuk mengesahkan ketersediaan nama yang dicadangkan. Ini tertakluk di bawah Seksyen 27/1 Akta Syarikat. Langkah ketiga, mengikut Seksyen 27/2 Akta Syarikat, pihak pendaftar perlu mengesahkan ketersediaan nama yang dicadangkan oleh pihak Bridge Printing Sendirian Berhad. Selepas membuat pengesahan ketersediaan nama, Bridge Printing Sendirian Berhad perlu membuat permohonan pemerbadanan Bridge Printing Sendirian Berhad kepada pendaftar. Dan langkah yang kelima, Bridge Printing Sendirian Berhad telah menghantar borang permohonan. Perkara ini tertakluk di bawah Seksyen 14/3 Akta Syarikat. Seterusnya, menurut Seksyen 16/1 Akta Syarikat bagi langkah yang ke-6, pendaftar telah mendaftar nama Bridge Printing Sendirian Berhad kerana pendaftar berpuas hati dengan kesemua kehendak akta berkenaan dengan pendaftar. Dan langkah terakhir ialah pemerbadanan Bridge Printing Sendirian Berhad diluluskan. Pendaftar telah memberikan maklumat-maklumat penting kepada pihak Bridge Printing Sendirian Berhad. Ini tertakluk di bawah Seksyen 15 Akta Syarikat. Selain melakukan pemerbadanan dan pendaftaran syarikat secara manual, kini anda boleh melakukan pendaftaran dan pemerbadanan syarikat secara atas talian melalui portal MyCOID iaitu tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016. Baiklah, berikut merupakan perlembagaan syarikat Bridge Printing Sendirian Berhad. Menurut Seksyen 35/1 Akta Syarikat memperuntukkan perkara berikut dalam perlembagaan syarikat. Yang pertama iaitu tujuan syarikat di mana syarikat Bridge Printing ingin menjadi pusat servis percetakan yang terkemuka dengan menyediakan perkhidmatan cetakan yang terbaik. Dan yang kedua iaitu keupayaan, hak, kuasa atau kewajipan di mana Bridge Printing Sendirian Berhad akan mematuhi segala dasar, prinsip dan juga peraturan kerja. Menurut Seksyen 36/1 Akta Syarikat, Bridge Printing Sendirian Berhad boleh meminda perlembagaan melainkan perlembagaan itu sendiri melarang pindaan dilakukan. Bridge Printing Sendirian Berhad hendaklah memberitahu pendaftar tentang pindaan yang dibuat dan menyimpan satu salinan perlembagaan dalam masa 30 hari dari tarikh ketetapan khas itu diluluskan. Denda tidak melebihi RM10,000 boleh dikenakan kepada syarikat sekiranya gagal mematuhi syarat berkenaan. Seterusnya mengenai mesyuarat syarikat.
Terdapat ketetapan bertulis menurut Seksyen 297/1 yang mana memperuntukkan suatu ketetapan hendaklah dicadangkan sebagai suatu ketetapan. Berdasarkan Seksyen 300/1 pula, suatu ketetapan hendaklah diedarkan dalam salinan cetak ataupun bentuk elektronik. Pengarah syarikat Briggs Printing Sdn Bhd menjalankan mesyuarat anggota bagi syarikat ini, di mana menurut Seksyen 316 Akta Syarikat, ketetapan hendaklah diluluskan sekurang-kurangnya 14 hari ataupun lebih dari tarikh yang dinyatakan di dalam perlembagaan. Bagi pengurusan syarikat, ianya dikendalikan oleh sekumpulan orang yang dikenali sebagai pegawai syarikat. Menurut Seksyen 2 Akta Syarikat, pegawai yang dimaksudkan adalah berhubung dengan sebuah perbadanan seperti pengarah syarikat, setiausaha dan juga juru audit syarikat. Yang pertama iaitu pengarah syarikat. Menurut Seksyen 201 Akta Syarikat, pelantikan pengarah boleh dilakukan apabila beliau memberikan persetujuan secara tertulis untuk menjadi pengarah dan membuat pengisytiharan bahawa dia bukanlah seorang yang telah hilang kelayakan di bawah akta untuk dilantik sebagai pengarah. Bagi syarikat Briggs Printing Sdn Bhd, kami telah melantik Amir Faiz sebagai pengarah pada 1 Januari 2022. Bagi fis seorang pengarah dan lain-lain faedah, menurut Seksyen 230/1 Akta Syarikat, ianya akan dibayar selepas diluluskan pada mesyuarat agung syarikat. Seorang pengarah turut mempunyai kewajipan menurut Seksyen 210 Akta Syarikat, di mana kewajipan ini bertindak demi kepentingan syarikat, ketelitian, kemahiran yang munasabah dan juga lain-lain. Bagi syarikat Briggs Printing ini, Amir Faiz telah menjalankan tanggungjawab beliau sebagai pengarah dengan menyediakan perkhidmatan cetakan yang terbaik setanding dengan kualiti luar negara. Bagi bahagian setiausaha syarikat pula, menurut Seksyen 236/1 Akta Syarikat, lembaga pengarah hendaklah melantik seorang setiausaha dan menentukan terma dan syarat bagi pelantikan itu. Pelantikan setiausaha hendaklah dibuat dalam masa 30 hari dari tarikh pemerbadanan syarikat. Nur Ashikin telah dilantik sebagai setiausaha syarikat Briggs Printing selepas dipersetujui oleh lembaga pengarah. Namun begitu, beliau boleh kehilangan kelayakan untuk bertindak sebagai setiausaha menurut Seksyen 238/1, iaitu sekiranya beliau bankrupt, disabit kesalahan di bawah Seksyen 198 ketika di dalam ataupun di luar Malaysia dan terhenti menjadi pemegang perakuan amanan yang dikeluarkan oleh pendaftar di bawah Seksyen 241. Nur Ashikin turut takluk kepada pelbagai kewajipan selaku setiausaha Briggs Printing Sdn Bhd di bawah Akta Syarikat 2017, Peraturan Syarikat 2017 dan Kod Etika Setiausaha Syarikat. Dan yang terakhir iaitu juru audit syarikat. Pelantikan juru audit bagi syarikat Briggs Printing Sdn Bhd akan dibuat mengikut Seksyen 271/1 di mana ia perlu dilantik bagi setiap tahun keuangan syarikat itu. Syarikat kami telah melantik Afina sebagai seorang ketua audit dalam masyarakat di mana beliau mempunyai pengalaman kerja dalam bidang ini selama 10 tahun. Terdapat beberapa kuasa dan kewajipan selaku juru audit yang perlu dipatuhi oleh Afina, iaitu melalui Seksyen 266/1 Akta Syarikat, di mana beliau perlu melaporkan kepada anggota mengenai penyata keuangan dan rekod perakaunan serta rekod lain yang berkaitan. Seksyen 266/2 Akta Syarikat, di mana beliau perlu menyatakan sama ada penyata keuangan atau penyata keuangan disatukan itu adalah pada pendapatnya disediakan dengan sewajarnya, serta Seksyen 266/3 yang memperuntukkan beliau untuk memberikan pendapat dan menyatakan dalam laporannya butir-butir mengenai sebarang kekurangan, kegagalan atau kelemahan berhubung perkara di atas. Seterusnya saya akan bentangkan tentang modul syarikat. Modul syarikat Briggs Printing Sdn Bhd merupakan modal syarikat ekuiti terhad kepada share. Dalam chapter ini kita dapat lihat bahawa bahagian bagi pemegang saham syarikat Briggs Printing Sdn Bhd. Terdapat beberapa pemegang saham Briggs Printing seperti Mega Holding, Syarikat Puasa Berhad, Amanah Raya Trustees Berhad, Kumpulan Wang, Persaraan, Sukses Degree Berhad dan lain-lain. Dan modal syarikat ini tertakluk dengan Seksyen 2 Akta Syarikat 2016 menyatakan bahawa sebuah syarikat persendirian di bawah Akta Syarikat perlu adanya share untuk memihak sebagai modul syarikat dan hak-haknya termaktub dalam Seksyen 71/1 iaitu pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri, menyertai dan bersuara dalam mesyuarat serta mempunyai hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan setiap tahun. Akhir sekali, saya akan membuat satu kesimpulan tentang perbentangan ini. Yang pertama sekali ialah tentang bentuk syarikat. Syarikat Briggs Printing Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat persendirian berhad dan terhad kepada share. Yang kedua pula ialah jenis aktiviti syarikat yang berlangsung di dalam syarikat ialah mencetak flyers, brochure,
banting, majalah dan lain-lain. Syarikat Briggs Printing ditubuhkan pada 1 Jun 2020 di bawah Akta Syarikat dan ia mempunyai seorang pengarah dalam syarikat iaitu Encik Amir Faiz. Seterusnya, pada setiap tahun syarikat akan mengadakan sebuah mesyuarat agung untuk membentangkan perkara dalam syarikat. Selain itu, syarikat juga akan memilih sebuah juraaudit syarikat iaitu Afina Shazana sebagai juraaudit syarikat untuk membuat laporan audit yang benar dan saksama. Bagi setiausaha syarikat pula, syarikat telah memilih Nur Ashikin sebagai setiausaha syarikat. Dan akhir sekali, tentang modal syarikat. Modal syarikat berlandaskan share equity. So, itu adalah kesimpulan daripada pembentangan ini. Sumber rujukan pula dapat daripada beberapa sumber iaitu sumber dari SSM dan dapat dokumentasi daripada syarikat itu sendiri. Sekian daripada saya, itu sahaja. Terima kasih.